Assalamualaikum anak murid Ustazah. Apa khabar? Alhamdulillah pada minggu ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita dalam silibus sirah hari ini. Tapi sebelum Ustazah memulakan kelas, marilah kita bersama-sama menadah tangan, memohon kepada Allah semoga Allah memberkati sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah minta semua kita angkat tangan dan berdoa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, Ustazah nak tanya anak murid Ustazah ni semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Saya doakan semoga kita walaupun menghadapi pandemik COVID-19 ni, tapi kita masih bersemangat, kita masih boleh mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey? Jadi sebelum Ustazah memulakan pembelajaran kita pada hari ini, ingin Ustazah sampaikan kepada anak murid Ustazah satu kisah, iaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi Islam kerana ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini. Salah satunya ialah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Okey, turunnya wahyu pertama yang diterima Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Kejadian itu bermula ketika Rasulullah sangat prihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan di Mekah. Rasulullah seorang lelaki yang sangat merenung dan berfikir, memikirkan fenomena alam dan lingkungan sekitarnya di tempat yang jauh dari keramaian. Rasulullah berdoa kepada Tuhan agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanut, iaitu beribadah di Gua Hira selama beberapa malam dan tidak pulang ke rumah isterinya, yakni Sayyidatina Khadijah. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang ke rumah Siti Khadijah dan di bawahnya pula berbekalkan untuk keperluan itu. Sehingga datang pada beliau Al-Haq, iaitu kebenaran ataupun wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, "Bacalah." Jawab beliau, "Aku tidak pandai membaca." Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku dengan erat sehingga aku merasa penat. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Lalu aku ditarik dan dipeluk sekuat-kuatnya sehingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak mampu berbaca." Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarikku dan memelukku dengan kuat. Lalu melepaskanku seraya berkatalah, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Nabi Muhammad pulang ke rumah isterinya Siti Khadijah dengan perasaan yang sangat takut. Ia mohon kepada Siti Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Khadijah menyelimuti baginda hingga hilanglah ketakutannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Siti Khadijah. Setelah menceritakan apa yang baru dialaminya, Nabi Muhammad berkata, "Sesungguhnya aku merasa ketakutan." Siti Khadijah berkata, "Sama sekali tidak. Demi Allah,
Allah selama tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tetamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran. Setelah itu, Khadijah pergi membawa Muhammad menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak kepada bapa saudara Siti Khadijah. Warakah adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan ia pun menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang buta yang tua. Khadijah berkata, "Wahai anak kepada bapa saudaraku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warakah bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hira. Kemudian Warakah berkata lagi kepada Muhammad, itu ialah Jibril yang pernah diutus Allah pada Musa. Dan apa cerita yang Ustazah sampaikan sebentar tadi itu merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wahyu pertama itu turun, maka menjadi kewajipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kaum musyrikin Mekah untuk menerima Islam. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustazah akan mengajar kepada semua tentang strategi perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Okey, sebelum Ustazah mengajar, sebelum kita terus kepada pengajaran dan pembelajaran kita, Ustazah nak anak murid Ustazah teliti dua gambar di belakang Ustazah. Okey, apakah gambar yang pertama? Betul, itu ialah merupakan gambar kota Mekah sekarang. Dan apakah gambar yang kedua? Betul, itu ialah gambar Gua Hira yang Ustazah ceritakan kepada anda semua sebentar tadi. Untuk pengetahuan anak murid semua, kota Mekah pada zaman jahiliah tidaklah seperti yang berada di gambar yang Ustazah tunjukkan sebentar tadi. Kerana kota Mekah pada zaman jahiliah dipenuhi dengan berhala yang disembah oleh penduduk jahiliah zaman dahulu. Jadi menjadi tugas Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Tetapi, adakah Rasulullah menyebarkan Islam dengan memusnahkan semua berhala? Jadi, kalau anak murid semua nak tahu, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Sebelum Ustazah bercerita dengan lebih lanjut, ingin Ustazah jelaskan objektif pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama, Ustazah ingin menjelaskan tentang strategi Rasulullah berdakwah secara rahsia dan berterus terang. Objektif yang kedua, Ustazah akan menerangkan tentang hikmah berdakwah secara rahsia dan berterus terang. Manakala objektif yang ketiga, Ustazah akan menghuraikan dengan ringkas bagaimana Rasulullah merealisasikan dakwah secara hikmah dan bijaksana. Permulaan dakwah Rasulullah secara rahsia ialah dengan menyeru orang perseorangan daripada kalangan keluarga terdekat dan juga sahabat yang rapat. Orang yang pertama memeluk Islam ialah isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Siti Khadijah, dan diikuti dengan sepupu baginda Ali bin Abi Talib dan juga sahabat karib baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada ketika berdakwah secara rahsia ini jugalah Abu Bakar As-Siddiq berjaya menarik beberapa orang lain iaitu Osman bin Affan, Zaid bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abil Ar-Arqam untuk sama-sama memeluk Islam pada ketika ini. Kebanyakan penganut umat Islam pada masa itu terdiri daripada golongan hamba dan golongan orang-orang yang miskin. Selama 3 tahun penyebaran dakwah ini dilakukan secara rahsia di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pada fasa yang seterusnya ialah berdakwah secara berterus terang kepada kaum kerabat. Dakwah ini dilaksanakan setelah menerima perintah Allah. Dan pada ketika ini, Rasulullah menerangkan tentang dasar-dasar Islam kepada kaum kerabat yang telah memeluk Islam.
Seterusnya, ini ialah satu tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Safa. Ia menyeru kepada orang-orang untuk berkumpul. Lalu berkumpullah orang Quraisy pada ketika itu. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhirat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, iaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tak kala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu. Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Safa lalu menyeru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Seruan ini dimasukkan kepada keluarga-keluarga di Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka berkumpul kerana pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak biasa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apakah yang terjadi. Maka tak terkecuali pada ketika itu Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian Rasulullah SAW berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku beritahukan bahawa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai kata-kataku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih." Dan pada ketika itulah Rasulullah meneruskan dakwah Islam secara terang-terangan walaupun menghadapi tentangan oleh masyarakat Quraisy. Terdapat beberapa strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah untuk menangani segala bahaya atau perintangan yang dihadapi dalam menyebarkan dakwah ini. Berdasarkan cerita yang Ustazah sampaikan sebentar tadi, terdapat beberapa hikmah yang diperolehi daripada dakwah secara rahsia. Yang pertama, ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Yang kedua, penentangan secara terbuka dapat dihindari. Yang seterusnya, kedudukan umat Islam pada ketika itu bertambah mantap. Dan yang terakhir sekali, tidak menjadi kejutan kepada masyarakat Arab pada ketika itu yang mengamalkan kepercayaan tradisi. Manakala, hikmah yang diperoleh daripada dakwah secara terus terang adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, teknik dakwah semakin mantap. Manakala yang ketiga, pegangan akidah umat Islam pada ketika itu semakin mantap. Seterusnya, dakwah dilakukan secara berhikmah. Manakala yang seterusnya, umat Islam bebas untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, dakwah secara bijaksana dapat dilakukan. Seterusnya, agama Islam menjadi semakin diterima. Dan yang terakhir sekali, contoh teladan yang baik dapat ditunjukkan apabila dakwah dilakukan secara berterus terang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi asbab kepada kejayaan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika di Mekah. Yang pertama, hidayah dari Allah. Segala yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyantuni kaum Quraisy di Mekah dan penerimaan mereka terhadap agama Islam itu merupakan hidayah daripada Allah. Seterusnya, lantaran keunggulan akhlak Rasulullah, ia merupakan salah satu faktor kepada penerimaan Islam di Mekah. Kerana Rasulullah cukup dikenali dengan akhlak yang baik serta kejujuran baginda. Yang ketiga, keadilan dan persamaan hak sama rata di dalam Islam. Di dalam Islam tidak memandang pangkat dan harta yang menjadi ukuran kepada tingginya darjat seseorang, tetapi keimanan itulah yang menjadi tinggi nilainya seseorang di sisi Allah. Yang seterusnya, menghormati pandangan dan hak orang lain. Di dalam Islam, Rasulullah menyampaikan bahawa
amalan riba adalah satu perkara yang dilarang untuk menjaga hak, seterusnya menghentikan penindasan terhadap orang lain. Itu merupakan faktor yang dapat menjadi keberhasilan dakwah Rasulullah. Yang seterusnya, berdakwah dengan cara hikmah dan bijaksana. Di dalam Rasulullah menyampaikan dakwah, tiada paksaan melainkan secara hikmah dan bijaksana untuk menarik golongan Quraisy Mekah untuk memeluk Islam. Seterusnya, sifat sabar dan dedikasi Rasulullah menjadikan orang ramai tertarik untuk memeluk Islam. Seterusnya, faktor yang terakhir ialah Rasulullah membela nasib wanita dan golongan yang lemah. Jadi, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada Ustazah? Okey, jika tiada, kita akan terus kepada sesi latih tubi. Okey, pada sesi latih tubi ini, Ustazah akan beri kepada anak murid Ustazah latihan dan kita akan melaksanakan tugasan yang diberi secara bersama. Okey? Kita akan teruskan dengan sesi pengukuhan. Okey, Ustazah nak tengok semua ingat tak apa yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Okey, perjuangan Rasulullah di Mekah. Okey, bagi soalan yang pertama, apakah soalan dia? Jelaskan strategi Rasulullah berdakwah secara rahsia. Okey, jadi yang mana? Menyeru orang perseorangan daripada keluarga terdekat dan sahabat rapat, ataupun yang mana? Yang satu, Rasulullah terus. Okey, warna merah. Okey, baik. Kita tengok. Betul. Okey, kita pergi kepada next. Okey, kita pergi kepada next. Okey, yang kedua, apakah gelaran bagi para sahabat yang memeluk Islam secara rahsia? Apakah gelaran bagi orang-orang yang memeluk Islam secara rahsia? Adakah Saifullah, Sayyidul Syuhada, adakah Khulafa Ar-Rasyidin ataupun As-Sabiqun Al-Awwalun? Okey, kita pergi kepada jawapannya. Okey, warna hijau. Okey. Okey, betul. Okey, seterusnya. Bagus, anak murid Ustazah ni bijak pandai semuanya. Okey, jelaskan strategi Rasulullah berdakwah secara berterus terang. Okey, apakah jawapannya? Okey. Okey. Dah tahu jawapan, warna biru. Okey, kita pergi tengok siapa warna biru betul ke tidak. Okey, betul. Okey, kita bagi soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir. Hikmah dakwah secara rahsia. Apakah hikmah dakwah secara rahsia? Okey. Okey, warna apa? Warna kuning. Okey, mari kita lihat. Okey, betul. Yang Ustazah ucapkan kepada anak murid Ustazah di atas kecemerlangan yang dalam menjawab soalan yang Ustazah ajukan di dalam aplikasi Kahoot sebentar tadi. Sesungguhnya Ustazah sangat menghargai di atas komitmen yang anak murid Ustazah berikan dan fokus yang Ustazah harapkan yang telah diberikan oleh anak murid Ustazah di atas kejayaan menjawab kesemua soalan yang Ustazah ajukan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, Ustazah ingin ingatkan semula apa yang telah dipelajari sebentar tadi. Kita mengetahui bahawa kerasulan Rasulullah bermula di Gua Hira setelah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Dan Ustazah ada terangkan tadi bagaimana penyebaran dakwah secara rahsia dan terang-terangan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah menyeru golongan Quraisy di Bukit Safa untuk mereka menerima Islam, dan bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah secara hikmah yang percaya menarik hati musyrikin Quraisy untuk memeluk Islam.
Dan Ustazah harapkan pada kelas hari ini anak murid Ustazah dapat mengambil pengajaran di atas pengajaran dan pembelajaran yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Okey, sehingga kita bersua di lain waktu pada minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.